Kalau korang perasan ada langkah-langkah yang jelas bahawa kerajaan sekarang ni dia sedang bergerak ke arah sistem apungan harga. Korang perasan tak? Jadi sistem apungan harga ni maksud dia apa guys? Maksud dia adalah harga yang ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran. Jadi dia tanpa sebarang campur tangan lah daripada pihak kerajaan Contoh jelas macam mana kerajaan mengapungkan harga ni adalah pada tahun 2023 iaitu pada 1 November, di mana pada masa tu kerajaan mengapungkan harga ayam. Korang ingat tak? Cuma stigma masyarakat terhadap apungan harga ni adalah ramai yang beranggapan bila apungan harga ni dilakukan bermaksud automatik harga barang-barang keperluan akan naik lah. Benda ni sebenarnya tidak betul sama sekali, sebab apungan harga itu pun dia bergantung kepada supply ataupun penawaran barang-barang tersebut dekat pasaran. Sebagai contoh macam masa kerajaan apungkan harga ayam tu, supply ayam sedang stabil disebabkan harga dedak dekat pasaran global ni sedang rendah pada masa tu. Jadi bila kerajaan apungkan tu bermaksud harga ayam tu tak naik lah. Sebab tu korang tak nampak harga ayam tu naik, sebaliknya harga ayam tu makin turun. Kan? Kalau korang nak tahu sebenarnya banyak barang keperluan dekat Malaysia ni sebenarnya dikawal oleh kerajaan Jadi dia dikawal oleh kerajaan sebenarnya melalui apa? Melalui subsidi ataupun mekanisme kawalan harga lah, iaitu harga ceiling ataupun harga lantai Sebab tu kalau korang perhati betul-betul, sebenarnya inflasi dekat Malaysia ni pun tak begitu tinggi. Sebab most of the barangan yang dikira di dalam inflation tu adalah barangan-barangan keperluan Okay? Sebab tu inflasi dekat Malaysia ni terkawal Okay? Saya bagi contoh beras Beras ni sebenarnya adalah harga barang kawalan iaitu sekarang ni kita tahu macam beras tempatan dia dikawal pada harga RM26. Tapi sebenarnya harga RM26 ni dia tidak mencerminkan harga pasaran global. Sebab itulah kalau kita tengok macam Thailand pun dia tak jual beras dengan harga yang semurah itu. That's why dia bukanlah satu harga yang mencerminkan harga pasaran. Akan tetapi kita juga kena tahu bahawa sistem kawalan harga ni dia bukanlah satu sistem kawalan ataupun cara dan juga kaedah yang boleh bertahan dalam jangka masa panjang Sebab nak pertahankan harga serendah ni, kerajaan kena bagi subsidi kepada rakyat dia. Program subsidi barangan keperluan ni pada 10 tahun yang lepas sebagai contoh, dia mungkin tak ada apa-apa masalah sebab pada masa tu perbelanjaan subsidi ni dia mungkin hanya mengambil 20 hingga 30 bilion sahaja daripada perbelanjaan belanjawan kerajaan. Tapi pada hari ni kalau kita tengok belanja subsidi je dah lebih 80 bilion setahun. Sebab kalaulah kita belanja subsidi dah 80 bilion, nanti kita takut pula kita terpaksa ambil duit daripada perbelanjaan lain contohnya macam perbelanjaan pembangunan, kita terpaksa belanja pula dekat subsidi. Sedangkan untuk membangunkan negara kita ni, kita kena banyak peruntukkan duit untuk perbelanjaan pembangunan. Jadi dia bukanlah sesuatu yang sustainable. Dan macam saya cakap tadi perbelanjaan subsidi ni daripada setahun ke setahun dia meningkat Macam kenapa dia meningkat guys? Dia meningkat ada beberapa faktor Antara sebab kenapa dia meningkat adalah sebab harga pasaran global semakin meningkat juga Sebagai contoh katakan harga barang tu pada RM10. Jadi kerajaan nak turunkan harga barang tu daripada RM10 ke RM8. Kerajaan mungkin tak ada cara lain kecuali bagi subsidi RM2 untuk satu unit. Tapi masalah dia adalah apabila harga barang tu dia naik daripada RM10 kepada RM12 dekat pasaran global, tapi kerajaan masih nak kekalkan harga barang tu kepada dekat RM8, jadi kerajaan kena tambahlah subsidi tu daripada RM2 kepada RM4. Disebabkan itulah subsidi kita dekat Malaysia ni semakin berluning dan juga semakin membesar daripada setahun ke setahun. Lagi satu, kita kena tengok juga populasi. Maksudnya daripada setahun ke setahun populasi kita mungkin bertambah dan orang yang menggunakan barangan tu mungkin akan bertambah. Jadi secara logiknya perbelanjaan subsidi kerajaan pun akan bertambah daripada semasa ke semasa. Jadi pada masa depan guys, sebenarnya cara terbaik untuk kerajaan mengatasi masalah ni adalah dengan melaksanakan sistem apungan harga. Sebab itulah kita nampak bahawa kita sedang menuju ke arah tu pada masa sekarang ni. Dalam sistem apungan harga ni, kita tak boleh nafikan bahawa dia pun pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barangan. Cuma kenaikan harga barangan ni dia punya impact dia boleh diminimalkan dengan beberapa cara Yang pertama ialah dengan cara kerajaan memberikan subsidi bersasar kepada golongan-golongan yang memerlukan Contohnya macam B40, M40
Dan kedua adalah sistem apungan harga tu sendiri. Dia akan membuatkan lebih ramai pesaing ataupun peniaga masuk ke dalam pasaran tu dan menjadikan harganya lebih kompetitif dalam jangka masa panjang.